Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video yang kedua, tetapi masih lagi di dalam case study yang sama, which is case study Avengers Aviation. Okay, so dalam video yang sebelum ni kita dah cover about drawing the context diagram. Okay, so now usually after awak dah draw awak punya context diagram, you will be asked to draw the diagram zero. Okay, so bila awak draw diagram zero ni sebenarnya ialah awak perlu make it more detail. Okay, more detail yang mana awak punya diagram zero ni akan berdasarkan kepada konteks diagram yang awak dah sketch before. Okay, and before that saya nak maklumkan, okay, kena ingat when you draw your context diagram and your diagram zero, okay, pastikan jangan campur dua-dua diagram tu dalam satu muka surat. Means satu page awak khususkan untuk context diagram, okay, and then pusing muka surat sebelah, satu page yang seterusnya awak khususkan untuk diagram zero. Okay, panjang macam mana pun diagram zero awak, kena pastikan you akan fit masuk dalam satu page sahaja. Okay, so now this is your context diagram yang kita dah bincang sebelum ni. Okay, bila awak nak make it more detail, pergi kepada diagram zero, dia akan ada pertambahan elements. So awak nampak dekat sini pertambahan elements ni ialah elements data store. Okay, when you have, kalau macam contohnya begini, okay, kita ada 3 data store. D1 bermaksud data store yang pertama, D2 ialah data store yang kedua, dan D3 ialah data store yang ketiga. And when you draw your data store, pastikan awak punya yang sebelah kanan ni jangan tutup dia. Means awak jangan jadikan dia macam ni. Ini salah. Biar dia terbuka macam ni. Okay, biar dia terbuka. Okay, alright. Itu yang pertama, ada kemunculan data store. Yang kedua, awak perlu mengekalkan awak punya entity dan juga awak punya data flow. Okay, so sekarang ni entity awak ada 2. Entity yang pertama ialah customer, entity yang kedua ialah management. Entity yang sama awak akan bawa ke diagram zero. So awak akan kekalkan entity pertama ialah customer dan entity yang kedua ialah the management. Okay, yang bahagian proses ni pula, okay, awak pecahkan dia. Bermaksud sekarang ni di dalam diagram zero ialah proses-proses yang lebih detail yang berada di dalam Avengers Online System. Okay, so macam mana nak tahu pecahan proses awak tu? Awak boleh tengok kepada pergerakan data awak dan dalam masa yang sama awak boleh refer semula kepada awak punya soalan. Okay, jadi sekarang ni bila kita tengok kepada awak punya context diagram, yang pertama kita boleh nampak dekat sini, sekejap kita boleh nampak, alright, okay. So yang kita boleh nampak dekat sini ialah mula-mula customer tu akan buat pilihan. Dia akan pilih dia punya destination and also the departure date, alright. And then masuk dekat dalam Avengers Online Reservation System. Then Avengers Online Reservation System akan search for an appropriate data dan the flight schedule information akan diserahkan semula ataupun can be viewed by the customer. Selepas itu customer boleh buat pilihan based on the search result tu. Customer boleh buat pilihan tu masuk semula dekat dalam sistem dan sistem akan generate reservation number. Dan last sekali sales report akan dihantar kepada
pihak management. So ini ialah pergerakan data awak 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pergerakan data yang 5 ni kena kekalkan. You wajib kekalkan dalam awak punya konteks dalam diagram 0. So bila dalam diagram 0, nampak tak? Dia kekalkan benda yang sama. Destination, departure date. Sama kan? Dekat sini pun sama. Destination, departure date. Alright? So bermaksud mula-mula customer ni untuk yang 1.0 punya proses, customer akan masukkan destination dan departure date di dalam function search flight schedule. Perlu ingatkan awak punya nama function ataupun nama proses ini dia wajib kata kerja. Kata kerja tu maksudnya perbuatan. Search, register, booking, apa lagi? Generate, booking, register dan juga search. Maksudnya kata nama function ataupun nama proses awak tu wajib awak jadikan sebagai kata kerja dan kata kerja awak tu bersifat singular. Search, flight schedule, register customer, book ataupun reservation. Okay, so itu dia punya perbezaan antara kata kerja yang awak masukkan dekat dalam proses dan juga data yang keluar masuk between the entity dan juga the process. Okay. Selepas itu destination and departure date masuk dekat dalam proses search. Okay. Lepas itu the search information, the flight schedule information akan being extracted daripada kita punya data store dan customer tu akan boleh view the flight schedule information. Okay. And then selepas itu maksudnya ini ialah yang untuk pertama ni kan, pertama dan yang kedua tadi. Okay, and then customer akan pilih based on the result yang dia dapat ni tadi, based on the search result, customer akan buat pilihan. So dia akan buat the booking process. So bila dia booking process, dia akan ada berlaku pergerakan selected flight schedule. Dan yang mana the booking information tu akan dimasukkan ke dalam data store payment files. Alright, okay. Dan sebelum itu dia ada another process. Proses yang kedua ialah proses register customer. So apa yang dia akan masukkan ialah dia akan masukkan customer information dan customer information ni masuk di dalam data store yang kedua, customer files. So bila dia booking dekat sini, dia hanya akan masukkan dia punya flight schedule sahaja because customer information dia kita akan extract, ambil daripada customer punya data store. Masuk dekat dalam booking punya data store. Dan after masuk dalam booking punya data store, the reservation number will be auto-generated dan akan diserahkan kepada customer. Dan last sekali akan ada generate reports. Dan reports tu ialah tentang di payment information. Payment information ambil daripada data store, payment files, okay, masuk dalam function generate reports dan sales itu dihantar kepada di management. So, nampak tak reservation number pun dikekalkan. Apa yang ada dekat dalam diagram 0, itulah yang ada dekat dalam konteks diagram. Macam tu, okay. And again, in terms of dia punya markah, setiap tu ada markah lah. External entity, kita ada 2 entity, darab dengan 1 markah, kita ada 2 markah. Proses kita ada 4 proses, okay, 1, 2, 3. Atas tadi kita ada search, 4 proses, darab 1 markah, kita ada 4 markah. Data store, 3 data store, darab dengan 1 markah, kita ada 3 markah. Data flow, setiap data flow akan ada setengah markah. So, kita ada total 11 data flow altogether. Darab dengan 0.5, we have 5.5 marks. Total semua kita ada 14.5 markah. 14.5 markah kita tambahkan dengan 5.5, dapatlah markah keseluruhannya ialah 20 marks. Okay. So usually untuk case study kita akan ada minimum ialah 20 markah, maksimum ialah 30 markah bergantung kepada soalan.
Alright, so itu ialah macam mana caranya untuk kita nak buat kita punya ataupun kita nak make it more detail daripada context diagram pergi kepada diagram zero. So in general, kita tahu tadi sebelum ni kita tahu context diagram tu kan bermaksud kita ada dekat sini ialah nama sistem as general tu kan. Okay, ni ialah awak punya your name of your system. Okay, lepas tu ada awak punya entity, betul? Lepas tu akan ada pergerakan data. Okay. So, bila pergi kepada kita punya diagram zero, bermaksud awak punya black box ni, okay, awak punya nama sistem ni, kita pecahkan lagi kepada function apa yang dia ada. Function register ke, function add new data ke, function edit existing data ke, function delete data ke, function search ke, function sort ke, function generate report ke, function payment ke. Okay, so dia akan pecahkan lagi mengikut function-function. Dan untuk diagram zero, dia akan ada pertambahan data store. So, bila awak draw tu, selalunya yang bahagian function tu akan berada dekat tengah-tengah. Function ataupun proses awak akan berada dekat tengah dan akan dimulakan dengan 2.0, 2.0, 3.0. Okay, and then dia akan ada data store. D1 ialah data store yang pertama, D2 ialah data store yang kedua. Ikut pada soalan. Ada soalan, it only has one data store. Tapi ada soalan boleh sampai ada 3 hingga 4 data store. Alright, and then awak akan ada awak punya entity. Ini ialah awak punya entity. So, pergerakan dia itu akan melibatkan data store. Ini contohlah. Okay, so apa data ataupun apa yang awak perlu tulis dekat data store tu, awak kena maintain. Apa yang awak tulis dekat dalam awak punya context diagram dekat sini, itulah yang awak akan carry pergi dekat diagram zero. Alright, cuma adalah benda-benda yang awak boleh gunakan. For example, sebelum ni awak gunakan registration details. Lepas tu awak nak tukar kepada registration info. Yang ini kita masih terimalah. Because details and information tu membawa maksud yang sama. Alright. So basically macam itulah. Okay, how are you going to convert daripada kita punya context diagram pergi kepada diagram zero. Memang inilah dia punya couple dia. Couple untuk data flow diagram. So dalam the U future, okay, dalam under your group, okay, I have already uploaded several case study. Ada case study kedua sehingga case study keempat. So awak boleh investigate, awak boleh study, awak boleh explore berdasarkan kepada the skema jawapan yang diberi tu. Okay, hopefully bahan-bahan yang saya upload tu membantu. And if you have any problems, you can always contact me. Okay, so sekian dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.